Ya, terima kasih saudara Jingo. Pertama sekali perlu saya nyatakan di sini bahawa setakat pada jam 4.45 petang tadi, apabila kami berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir berkaitan dengan beberapa perkara lain. Setakat pada masa tersebut, isu berkaitan surat ROS belum tersebar lagi. Tidak ada mana-mana pengetahuan berkaitan kewujudan maupun penerimaan mana-mana surat ROS bertarikh 5 hari bulan Mei di pejabat Tun, setakat pada petang tadi. Walaupun sekalipun, di lewat petang sebelum iftar tadi, saya telah menerima pelbagai mesej daripada ahli-ahli bersatu yang risau dan resah tentang apa yang mereka telah terima dengan soalan-soalan sama ada adakah bermaksud Tun bukan lagi pengerusi, adakah Tun telah dipecat sebagai pengerusi dan sebagainya. Atas dasar tersebut saya percaya pada masa ini perlu sedikit penjelasan perundangan diberikan tentang kedudukan surat tersebut sebelum mana-mana tindakan lanjut diambil oleh mana-mana pihak jika ada berkaitan dengan perkara ini. So atas dasar tersebut, menjawab kepada soalan saudara tadi, saya bermula dengan mengatakan bahawa jika kita melihat surat yang diedarkan di dalam media sosial setakat pada petang tadi dan awal malam ini, kita dapati ianya adalah satu surat dua muka surat yang bertarikh 5 hari bulan Mei 2020. Tajuk surat tersebut adalah status Jabatan Pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Itu tajuknya. Dan di dalam surat tersebut, di peringkat awal, ianya cuma merujuk kepada perkara di atas, iaitu perkara yang telah saya nyatakan tadi, dan sepucuk surat bertarikh 1 Mei 2020. Ya. Dan di sini tidak dinyatakan surat itu daripada siapa. Tetapi surat ROS bertarikh 5 hari bulan Mei ini dialamatkan dengan khusus kepada penerima Kapten Muhammad Suhaimi bin Yahya Bersara sebagai Setiausaha Kerja Parti Bersatu. Jadi bolehlah kita menerima pakai bahawa surat bertarikh 1 hari bulan Mei 2020 yang diutuskan kepada ROS berkaitan tajuk itu adalah dikeluarkan oleh pejabat Setiausaha Kerja atau sekurang-kurangnya daripada Sekretariat Parti Bersatu. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, di dalam surat ini juga jika dirujuk dengan khusus kepada perengan 2 dan 4. Dalam surat itu cuma mengandungi 4 perengan. Dan kedua-dua perengan yang saya nyatakan tadi, 2 dan 4, cuma mengatakan dan memberi pendapat sebelah pihak ROS berkaitan kedudukan bersabit dengan surat peletakan jawatan Tun. Surat peletakan jawatan Tun secara khusus bertarikh 24 Februari 2020. Surat tersebut memang tidak dinafikan. Tun tidak menafikan mengeluarkan surat tersebut. Jadi isu pengeluaran surat tersebut tidak relevan, tidak menjadi isu. Kalau pihak ROS diminta oleh sesiapa sahaja, sama ada Kapten Suhaimi maupun mana-mana pihak sekretariat, berpandukan kepada surat 24 Februari saja, maka ini adalah satu persoalan yang tidak lengkap dan tidak relevan. Sebab apa? Sebab selepas 24 hari bulan Februari, sampailah sekarang, terutamanya antara 24 Februari dan 28 Februari, terdapat pelbagai rentetan peristiwa di dalaman isu dalaman Parti Bersatu yang telah pun tersebar dan telah pun dinyatakan dari masa ke semasa oleh ahli-ahli MPT, oleh Setiausaha Agung Datuk Marzuki Yahya pada ketika itu dan juga oleh Tun Dr. Mahathir. Antaranya adalah yang penting adalah pada malam selepas surat itu dikeluarkan, MPT telah menolak sebulat suara perletakan jawatan tersebut. Perkara ini tidak dinyatakan di dalam surat ROS, tidak dirujuk dalam surat ROS. Dan selepas itu, pada 25 hari bulan, saya difahamkan melalui rentetan peristiwa, ahli-ahli MPT tertentu telah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir di rumah beliau bagi tujuan menyampaikan
keputusan MPT untuk menolak peletakan jawatan dan merayu agar Tun kekal sebagai pengerusi. Isu ini juga tidak dirujuk kepada ROS dan tidak menjadi bahan rujukan ROS di dalam pendapat sebelah pihak mereka. Yang ketiganya, pada 27 hari bulan Februari, di mata ataupun di kaca televisyen, apabila Tun mengisytiharkan dan mengumumkan penerimaan semula permintaan MPT Bersatu untuk kekal sebagai pengerusi yang diumumkan semasa pengumuman belanjawan perangsangan COVID-20 bilion tersebut, itu pun tidak dirujuk kepada ROS. Itu pun tidak menjadi perkara yang diambil kira oleh ROS semasa mengeluarkan surat bertarikh 5 hari bulan Mei. Jadi isunya di sini adalah apa yang berlaku dan kedudukan surat 5 hari bulan Mei ini adalah sebenarnya satu pendapat sebelah pihak oleh daripada Sekretariat Persatu, saya percaya oleh daripada Kapten Suhaimi kepada ROS. Dan ROS memberi pendapat berkaitan surat sahaja. Yang keduanya, walaupun memang betul di bawah perlembagaan dinyatakan bahawa jika mana-mana pihak bukan pengerusi sahaja meletak jawatan, ya, maka jawatan itu akan dirangkap oleh orang di bawahnya. Tapi soalan di sini adalah, adakah surat peletakan jawatan Tun telah memuktamadkan peletakan jawatan? Itulah persoalannya. Kerana tidak ada di dalam perlembagaan juga mengatakan bahawa apabila surat peletakan jawatan dihantar dan telah dicop terima oleh pejabat Parti Bersatu, maka sah dan muktamad peletakan jawatan. Itu pun tiada dalam perlembagaan. Jadi apabila MPT bersidang pada malam 24 hari bulan 2, maka MPT yang mempunyai kuasa untuk menolak atau menerima telah berpendapat untuk menolak. Dan penolakan mereka telah pun diterima oleh Tun. Sekiranya lah Tun tidak mengeluarkan kenyataan pada 27 hari bulan Februari mengatakan dia tak terima rayuan untuk kekal sebagai pengerusi, maka peletakan jawatan dia masih sah. Tapi dia telah mengisytiharkan permintaan lisan melalui beberapa ahli MPT akan keputusan MPT. Beliau juga telah mengisytiharkan melalui lisan. Nah, perkara ini merupakan suatu isu yang sebenarnya, yang ketiganya, bagi saya daripada rentetan peristiwa dari sudut perundangan, tidak lagi menjadi relevan. Sebabnya, saya percaya sehingga ke hari ini, iaitu 19 hari bulan Mei, lebih kurang hampir 2 bulan selepas tercetusnya isu surat peletakan jawatan tersebut pada 24 Februari, saya percaya Parti Bersatu sama ada Presiden Tan Sri Muhyiddin sekalipun maupun MPT tidak menjadikan perkara ini sebagai isu. Sebab selama ini pun Yang Berhormat Presiden telah pun mengeluarkan beberapa pucuk surat kepada Tun. Sebagai contoh, saya percaya surat bertarikh 18 Mac di mana Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menulis sebagai Presiden. Dia tidak mengatakan saya menulis sebagai Presiden merangkap pengerusi kepada Tun yang dialamatkan sebagai pengerusi, di mana beliau menyatakan keputusan Tan Sri sebagai Presiden untuk menamatkan atau memberhentikan Datuk Marzuki Yahya sebagai Setiausaha Agung dan untuk mencadangkan pelantikan Datuk Hamzah Zainuddin sebagai Setiausaha Agung, yang mana Tun telah membalas melalui surat dan mengatakan dia tak setuju. Jadi kalau dalam surat Tan Sri Muhyiddin pun beliau merujuk kepada Tun sebagai pengerusi, maka bagaimanakah sekarang pihak Sekretariat yang tidak terlibat dengan urusan MPT perlu menghantar surat untuk bertanya pendapat sebelah pihak daripada ROS? Ada juga satu notis yang menjadi isu sebelum ini, di mana notis untuk memanggil mesyuarat pada 11 Mei, notis bertarikh 10 hari bulan Mei, yang tidak dialamatkan kepada pengerusi dan timbalan Presiden, dan dialamatkan kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai Presiden. Jadi setakat pada 10 Mei pun Tan Sri dirujuk sebagai Presiden.
bukan sebagai merangkap pengerusi. Jadi di manakah isunya sebagai satu isu relevan kepada pucuk pimpinan tertinggi bersatu, sehingga perlunya Sekretariat di bawah Kapten Suhaimi menghantar surat sebegini kepada ROS. Yang ketiganya, pada 17 Mei baru-baru ini, iaitu sehari sebelum persidangan Dewan Rakyat, ada dilaporkan oleh media massa tentang kewujudan satu perjanjian persefahaman antara 6 parti bagi tujuan Hala 7 dan penubuhan Parti Perikatan Nasional, di mana dilaporkan dengan jelas Tan Sri Muhyiddin mewakili Bersatu sebagai Presiden. Sehingga 17 hari bulan Mei, 2 hari sudah, Tan Sri Muhyiddin tidak menyatakan beliau merangkap pengerusi. Dan surat ini bertarikh 5 hari bulan Mei. Jadi 2 minggu selepas surat ini dikeluarkan, masih to be fair to Tan Sri, beliau tidak menganggap dirinya sebagai pengerusi atau merangkap pengerusi. Jadi bagaimanakah isu tentang soal ataupun pengeluaran surat ini menjadi soalan yang relevan untuk dikhawatirkan oleh ahli-ahli. Jadi tujuan saya terpanggil untuk membuat video ini di atas permintaan saudara, dan saya percaya perlu untuk dikeluarkan, adalah untuk menyatakan kepada ahli-ahli yang prihatin supaya jangan gusar, jangan resah. Dari sudut perundangan terdapat pelbagai isu yang perlu ditampilkan jika Tun berpendapat untuk meneruskan dengan perkara ini. Setakat pada hari ini, surat bertarikh 5 hari bulan Mei 2020 tidak mempunyai kuasa undang-undang. Saya ingin jelaskan lagi. Yang keempatnya, jika punlah pihak ROS ingin mengambil tahu dan ingin mengambil maklum tentang surat daripada Kapten Suhaimi bertarikh 1 hari bulan Mei tersebut, secara awalannya ia cuma mendedahkan kepada pihak ROS kononnya mungkin ada pertikaian berkaitan isu kesahihan kerusi ataupun jawatan pengerusi di dalam Bersatu. Kalau itu menjadi maklum atau diambil maklum oleh ROS, sepatutnya di bawah Undang-Undang Akta Pertubuhan Seksyen 16 secara khusus, ROS sepatutnya memanggil kedua-dua pihak, iaitu sama ada pihak Tan Sri Muhyiddin, jika Tan Sri Muhyiddin berhasrat untuk menjadikan perkara ini isu, yang saya percaya beliau tidak berhasrat, itu terserah kepada beliau, dan memanggil Tun Dr. Mahathir untuk menampilkan pendapat masing-masing, menampilkan bukti masing-masing tentang kedudukan atau rentetan peristiwa yang akan membantu ROS memberi satu keputusan. Tapi tanpa ROS mengambil langkah di bawah Seksyen 16, iaitu kuasa yang sah jika wujudnya pertikaian dirujuk kepada ROS, maka surat bertarikh 5 hari bulan Mei ini adalah bukan sahaja pendapat sebelah pihak, tapi ianya juga adalah pendapat pramatang dan pendapat yang tidak disokong oleh keterangan-keterangan yang sudah pun dihebahkan di media massa dan media sosial selama ini. Saya pun hairan sebab ROS sebagai pihak yang menyelia pertubuhan, termasuk pertubuhan politik, semestinya peka dengan laporan-laporan media berkaitan perkembangan-perkembangan yang dilaporkan di dalam media berhubung dengan keputusan MPT, rayuan MPT untuk Tun kembali, penerimaan Tun untuk menerima kembali jawatan pengerusi. Jadi dengan perkara ini sepatutnya dalam pengetahuan sekurang-kurangnya di website ROS, bagaimanakah ROS menghantar jawapan kepada surat Kapten Suhaimi bertarikh 1 hari bulan Mei melalui surat mereka bertarikh 5 hari bulan Mei cuma dengan merujuk kepada surat perletakan jawatan bertarikh 24 Februari yang memang tidak dipertikaikan. Itulah kedudukan yang betul dari segi perundangan setakat pada hari ini. Dan saya sudahkan kenyataan saya ini dengan mengesahkan bahawa sehingga ke sekarang ini, daripada maklumat yang diberikan kepada saya, pihak Tun tidak menerima
apa-apa surat bertarikh 5 hari bulan Mei 2020 sama ada daripada ROS mahupun daripada mana-mana pihak parti ataupun secara khususnya daripada setiausaha kerja Kapten Suhaimi sekalipun. Jadi tidak ada apa-apa komunikasi ataupun maklumat berkaitan surat ROS bertarikh 5 hari bulan Mei yang dimaklumkan secara rasmi kepada Tun sehingga sekarang, iaitu jam lebih kurang 11.03 malam 19 hari bulan Mei 2020. Selain daripada itu, kita serahkan kepada kebijaksanaan dan keputusan Tun tentang isu tindakan lanjut berkaitan surat ROS bertarikh 5 bulan 5 2020. Dan setakat pada hari ini, Tun masih pengerusi Persatu ataupun Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Sekian yang benar dan tepat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kilaf dan pincang semestinya daripada kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih.